Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kitab Al-Um pada muka surat 213 ni kitab terjemahanlah 213. Kalau teks Arab tu muka surat 132. Untuk teks Arab muka surat 132. Teks terjemahan muka surat 213. Pada pagi ini sambungan bab perbezaan pendapat tentang masalah keharusan salat selepas asar dan selepas subuh. Masih lagi perbincangan yang berkaitan. Dalam sesi sebelum ini telah kita bincang berkenaan dengan khilaf yang berlaku di kalangan sahabat dan seterusnya kepada generasi selepas itulah, yang berkaitan dengan keharusan salat selepas salat asar dan selepas salat subuh. Jadi punca khilaf ni kerana ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW melarang salat pada waktu itu, yakni selepas asar dan selepas subuh. Tapi dalam beberapa riwayat lain ada hadis dalam bentuk fi'li, dalam bentuk perbuatan Nabi SAW. Nabi salat selepas salat subuh. Itu punca masalah. Jadi bila begitu, bila ada dua hadis yang zahirnya nampak bertentangan, maka berlakulah khilaf itu. Dan selepas ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah cuba menyelesaikan dalam bentuk kenyataan beliau dari sudut kaedah lah. Kita akan bincang selepas ini. Cuma saya sebut tu sebagai latar belakang perbincangan itu, masih lagi berkaitan dengan isu yang berkenaan lah. Baik. Jadi pada pagi ini kita akan bincang qaul yang ke-524 betul kan? 524. Dia asalnya tidak ada nombor tu, cuma kita 525 tersilap nombor pula ni. 525 ana tersilap. Ni ana buat 524 mungkin ada tertinggal macam mana tu. Bawah sekali lah. Bawah sekali. 525 525. Cuba perbetulkanlah. Qaul yang ke-525. Imam Syafi'i berkata, tu hal ini bermakna, okey, cuba ni saya ubah sedikit terjemahannya dalam konteks yang sama. Qaul yang ke-525 ni Imam Syafi'i cuba bawa satu isu lain yang mana punca khilafnya sama seperti mana khilaf. Jadi saya kena sebutlah terlebih kalau tidak kita tidak nampak dia punya masalah tu. Dia begini, sebelum saya bagi penjelasan tentang qaul yang ke-525, dalam sesi sebelum ini telah kita bincang bahawa Imam Syafi'i telah menyelesaikan dia punya pertelingkahan ini. Imam Syafi'i menerima kedua-dua riwayat yang menyatakan bahawa Nabi melarang melakukan salat selepas asar dan selepas subuh. Okey. Itu diterima, Imam Syafi'i terima sebab hadis itu sahih. Begitulah juga hadis yang menyebutkan bahawa Nabi SAW salat selepas salat subuh. Maknanya kalau salat subuh ni salat asar pun begitulah juga. Baik, hadis itu pun diterima juga oleh Imam Syafi'i. Cuma bagaimana bentuk kompromi itu ataupun jamak itu. Jadi melalui perbincangan lalu saya ringkaskan bahawa Imam Syafi'i mengatakan bahawa hadis yang menyebutkan Nabi larang itu maksudnya tidak ada salat yang khusus. Itu maksudnya. Hadis qauli, larangan Nabi salat selepas subuh dan selepas asar itu merujuk tidak ada salat sunat yang khusus.
Tidak ada. Itu yang pertama. Berkait dengan hadis yang menyebutkan Nabi salat selepas subuh, itu sebenarnya adalah salat qada. Qada tu sama ada qada yang fardu ataupun qada yang sunat yang menjadi kebiasaan dilakukan oleh Nabi. Misalnya tahajud. Ada Nabi tertinggal, ada tahajud. Ada yang tertinggal, jadi dikiaskan misalnya tertinggal solat sunat fajar. Kita bangun lewat tak sempat nak solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, tapi solat sunat tu kebiasaannya kita buat. Jadi kita boleh qada selepas solat subuh atas nama qada sunat yang menjadi rutin bagi seseorang. Jadi maknanya Imam Syafi'i cuba kompromi. Jadi bila kita kompromi, bila kita nyamuk hadis tu, maknanya kita tidak perlu tolak kedua-dua hadis tu. Sebab Imam Syafi'i ni, kita akan jumpa selepas ni, Imam Syafi'i kata kita tidak boleh tolak mudah-mudah hadis Nabi ni. Bila kita nampak bercanggah, kita pun tolak salah satu. Itu bukan kaedah. Kaedah ni selagi boleh diserasikan, boleh dikompromikan, kita kompromikan dalam bentuk disiplin yang lengkap lah. Dan selepas ni, dalam siri selepas ini, rasanya sempat hari ni kita akan bincang bagaimana Imam Syafi'i kemukakan satu pandangan dia dari sudut disiplin bila kita berhadapan dengan hadis yang zahirnya nampak bercanggah. Dia ada disiplin dia. Okey. Itulah sebenarnya. Jadi bila kita faham gitu, maka kita boleh ambil contoh lain yang mana kita kata keadaannya sama. Misalnya di sini, dalam konteks yang sama. Itu sebenarnya terjemahan lebih sesuai lah. Ini saya rujuk pada teks Arab. Kalau hal ini bermakna, kita tak akan faham tu. Jadi bila saya rujuk yang Arab tu, saya terjemah gini. Dalam konteks yang sama, bahawa Abu Ayyub Al-Ansari mendengar Nabi SAW melarang menghadap kiblat ataupun Baitul Maqdis ketika buang air besar dan air kecil. Perkara ni kita bincang dah dengan panjang lebar dalam Sunan An-Nasa'i. Baik. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari dia jelas melalui hadis Nabi yang dia dengar sendiri bahawa Nabi melarang seseorang itu bila hendak buang air menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Itu jelaslah tu. Baik. Abu Ayyub berkata, kami datang ke negeri Syam dan kami dapati tandas-tandas. Ni saya ubahlah sedikit sebab ini dalam bahasa Indonesia kita ubah biasa suara terus dengan bahasa kita lah. Jadi kata Abu Ayyub, kami datang ke negeri Syam dan kami mendapati tandas-tandas di sana itu dibuat dalam keadaan menghadap kiblat. Maka kami berpaling daripadanya dan kami kata astagfirullahalazim. Jadi maknanya Abu Ayyub ni dengan sahabat-sahabat dia, bila dia masuk bilik air itu, maka dia akan pusinglah tubuh dia. Sebab kedudukan bilik air itu, kita termakuk tandas tu, kalau kita ikut kedudukan bilik air itu, dia akan jadi menghadap kiblat. Itu maksudnya. Di Syam ni, peristiwa di Syam. Jadi beliau ubah. Fanan harif, mana kami pusing. Kami ubah kedudukan kami. Seperti ada kan. Kalau kita, dia begini, itulah kita bincang selepas ni. Sebab ada berlaku ni. Ada berlaku ni orang cermat sangat ni, masuk bilik air, dia guna telefon tu nak tahu arah kiblat. Bila dia tengok arah kiblat, dia tengok makhluk tandas, dia akan ikut. Jadi maknanya jadi macam capur lah. Tandas kau ni, tapi dia menghadap kau ni macam salib itu jadi kedudukan dia. Kata macam mana boleh tahu dalam bilik air? Tak ada orang letak tanda kiblat dalam bilik air. Dia guna telefon. Ke smartphone ni kan ada boleh itu kan. Tu. Padahal tak perlu begitu kalau kita faham fiqh ni. Cuba kita tengok cerita dia kan. Jadi sebab kenapa Abu Ayyub buat begitu? Kenapa dia fanan harif? Maka kami pun maknanya pusinglah tubuh kami. Sebab dia tahu larangan itu. Baik. Lalu Ibnu Umar heranlah. Ibnu Umar rasa heran kepada orang yang mengatakan tidak boleh menghadap kiblat dan Baitul Maqdis ketika membuang air, ketika qada hajat. Beliau mengatakan, ni kata Ibnu Umar pula. Kalau tadi Abu Ayyub kata saya dengar hadis Nabi larang. Hadis Ibnu Umar ni saya melihat. Saya melihat Rasulullah sallallahu buang air kecil ni, qada hajat lah. Dia tidak tahu buang air kecil, tapi kita boleh bincang lah. Buang hajat, mana qada hajat di atas 2 batu bata
dalam keadaan beliau menghadap arah kiblat. Cerita ni Ibnu Umar dia naik atas rumah di bahagian apa kita panggil bumbung, rumah kakak dia Hafsah tu. Terlihat Nabi buang air dalam bilik air. Dan arah Nabi menghadap tu arah kiblat. Sehingga dia boleh sebut Nabi letak tempat kaki Nabi tu dia letak bata jadi tinggilah. Okey. Jadi dia pun heran macam mana kata tak boleh menghadap kiblat. Sebab dia tengok sendiri secara tidak sengaja tidak nampak aurat Nabi kita bincang dalam kata. Cuma jelas Nabi menghadap kiblat. Tiba-tiba Abu Ayyub kata Nabi larang. Sehingga dia pergi ke Syam bila air itu menghadap kiblat dia akan pusing tubuh dia ketika nak buang air. Baik. Maknanya kalau kita lihat di sini kita nampak dua kenyataan daripada sahabat. Kenyataan ini berlaku iqdad, pertemuan. Okey. Imam Syafi'i berkata dalam qaul yang 526 lah 526. Di sini 526. Jadi Imam Syafi'i berkata dalam qaul yang ke-526, Abu Ayyub mengetahui akan larangan itu dan ia berpendapat bahawa larangannya bersifat mutlak. Jadi dia tahu larangan, maka dia kata tidak boleh. Dia tak fikir dah tempat tu bagaimana, keadaan tu macam dia tak fikir. Maknanya itu makna secara mutlak. Jadi Abu Ayyub antara sahabat Nabi yang mengatakan secara mutlak tidak boleh menghadap kiblat ketika buang air. Daripada mana tu nyata dia? Sebab dia dengar riwayat itu. Baik. Sementara Ibnu Umar mengetahui bahawa Nabi menghadap kiblat ketika membuang air dan dia tidak tahu akan larangan itu. Dan dia tidak tahu tentang larangan itu. Sebab Ibnu Umar ni dia kata boleh tu sebab dia tengok Nabi menghadap kiblat dan dia tidak tahu ada hadis yang melarang itu. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi maknanya masing-masing bercakap berdasar pada maklumat dia lah. Okey. Adapun ni kesimpulan Imam Syafi'i buat ni. Adapun orang yang mengetahui kedua persoalan tersebut, nescaya ia akan mengatakan bahawa larangan menghadap kiblat ataupun ke Baitul Maqdis sebagai kiblat umat Islam itu berlaku pada tempat terhampar dengan tempat terbuka. Seperti padang pasir yang tidak ada dinding, bukan dalam bilik air, tapi tempat lapang, terbuka. Di mana tidak ada kesulitan bagi seseorang yang buang hajat untuk tidak menghadap kiblat. Maknanya untuk dia tidak menghadap kiblat tu mudah sangatlah, sebab kawasan tu kawasan terbuka. Tu tak boleh menghadap kiblat, tak boleh. Tak apalah, selepas ni kita bincanglah. Dan orang yang buang air di tempat ini tidak tertutup oleh apa-apa pun. Maknanya bila dia buang air, tempat tu terbuka. Baik. Kerana padan luas, padan yang terbuka, kawasan lapang tu dipakai menghadap oleh orang yang salat atau dipakai untuk membelakanginya. Maka aurat orang yang buang hajat akan kelihatan dan ia berhadapan maupun membelakanginya. Maknanya dia nak sebut di sini mudah ternampak aurat itu. Sebab apa? Di padan luas, padan terbuka. Tak apalah, selepas ni saya bagi sedikit huraian. Itu bagi orang yang mengatakan ni bagi orang yang tahu kedua-dua masalah tu. Begitulah dia akan fahamnya. Yang berpendapat demikian akan mengatakan hal itu tidaklah mengapa apabila dilakukan di rumah. Sebab hadis Ibnu Umar tadi berkait dengan Nabi buang air dalam bilik di rumah dia, bukan di padang luas terbuka begitu. Jadi bagi orang yang tahu kedua-dua masalah ini, Nabi menghadap kiblat tu tentu tidak di tempat terbuka. Bahkan sebenarnya seperti mana yang kita belajar dari Sunan Nasa'i, tidak ada satu hadis pun yang disebut sebagai hadis fi'li, hadis yang berbentuk perbuatan Nabi, yang Nabi buang air menghadap kiblat di tempat terbuka. Tak ada satu pun hadis mengikut ulama. Jadi kalau ada hadis Nabi menghadap kiblat di rumah seperti riwayat Ibnu Umar ni, jadi bagi orang yang tahu kedua-dua ni, dia akan katalah, rupanya hak Nabi menghadap kiblat tu itu dalam ruangan yang sempit, yang ada dinding, hak kita panggil bilik air tu. Baik. Dan keperluan manusia dalam membuat desain rumah lah, bentuk rumah tu. Ditambah lagi tempat itu tertutup, di mana seseorang tidak akan melihat orang yang ada dalam keadaan tersebut kecuali apabila dia memasuki ataupun dia mengintip lah. Dia maksudnya begini. Maknanya Imam Syafi'i sebut di sini ni, hadis ni kita kena tengok dalam konteks dia lah. Jadi hadis yang bentuk larang itu dalam konteks kawasan lapang terbuka. Sebab apa tu? Tidak boleh menghadap kiblat itu.
Sebabnya di tempat terbuka itu mana kalau mudah ternampak aurat itu. Dia kan sebab orang menghadap kiblat. Katakanlah orang semaya menghadap kiblat. Sedangkan kita berbuat hari menghadap kiblat, mudah ternampaklah aurat itu. Jadi isunya isu supaya tidak terdedah aurat itu. Dia kata begitu. Tapi setengah-setengah ulama lain dia tidak sebut begitu. Mana larangan itu menghadap kiblat tu dia begini. Sebab orang Arab ni bila dia duduk, walaupun dia duduk pada pasir, dia tahu kiblat tu ke mana walaupun tak ada smartphone pada waktu dia tahu. Jadi bila tahu atas nama ikhtiar, kita boleh pilih untuk tidak menghadap kiblat. Sebab apa? Sebab tempat terbuka. Tak ada sutra apa pun. Seolah walaupun tidak niat menghadap, perbuatan zahir itu nampak menghadap. Tapi kalau dalam bilik air, dalam keadaan ada kita kata dinding, tempat yang sempit, dia tak akan terlintas kiblat. Sebab apa? Bila orang masuk dalam tu boleh katakan dia tak tahu tu menghadap kiblat ke arah mana. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ada dinding, mana fikiran manusia ni dia terbatas lah. Contoh bila kita duduk ke arah dalam bilik air, tak terlintas langsung menghadap kiblat. Sebab apa? Sebab dia ada dinding. Tapi kalau kita duduk tempat terbuka, yang mana kebiasaan, yang mana kita kata kebiasaan apa? Kebiasaan orang Arab ni bila dia duduk di kawasan terbuka begitu, untuk dia menghadap kiblat, dia tahu nak menghadap ke mana. Dia tengok langit, dia boleh tahu. Jadi maknanya kita bila duduk dalam keadaan begitu, mana untuk kita tahu arah kiblat tu mudah, jangan hadap ke arah tu. Dan bila menghadap ke arah kiblat, dia secara tak langsung dia akan jadi membelakangi kiblat juga. Sebab isu Palestin, Masjid Baitul Maqdis. Sebab tu kita bincang dah dalam Sunan Nasa'i, di setengah-setengah tempat boleh jadi menghadap kiblat tidak bermakna membelakangi kiblat. Setengah-setengah lokasi. Kalau di Mekah ni sebab dia duduk di tengah di antara Masjid Haram dengan Masjid Baitul Muqaddas itu. Jadi bila dia menghadap kiblat secara tak langsung jadi membelakangi kiblat. Sebab itu ada hadis lain pula yang menyebutkan tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Jadi ulama kata yang menghadap kiblat tu maknanya secara khusus, yang membelakangi kiblat pun secara khusus. Maknanya kamu berada di tempat mana pun tidak boleh menghadap kiblat ketika buang air dan tidak boleh membelakangi kiblat. Boleh jadi dia duduk di lokasi dia tertentu, dia tidak menghadap kiblat, tetapi kemungkinan berlaku dia membelakangi kiblat sebab kedudukan tempat dia tu. Jadi maknanya kita kena tahu. Semua itu timbul isu kalau di kawasan terbuka. Kalau berada dalam bilik air seperti riwayat Ibnu Umar ni, tak timbul dia isu tu. Sebab tu Nabi menghadap kiblat pun tidak dikira sebagai menghadap kiblat, sebab ada dinding di hadapan dia. Itu yang dimaksudkan di sini lah. Jadi hadis-hadis yang melarang menghadap kiblat tu berkait dengan kawasan luas terbuka yang tidak ada dinding. Itu sebenarnya. Dan adalah perbincangan lainnya kalau dia menghadap kiblat tu dia bukan maksud, sebab tu ulama kata apa hukum menghadap kiblat, paling tidak makruh lah. Ulama kata akan berdosa besar kalau dengan maksud meremehkan kiblat itu, berdosa besar. Dan kalau dengan niat nak langgar arahan Nabi, memang jadi kafir. Itu banyak sebab. Kukuk mana pun tak jadi sunat, tak serayat tak jadi sunat tu. Dia paling rendah makruh. Sebab tu cuba elak lah. Sebab tu kalau kita design rumah kita nak buat awal, kita urus lalu. Cuma kalau kita beli rumah dia sudah buat dah memang menghadap kiblat, tak perlu kita pindah lah. Tak perlu renovate balik, ubah dia habis duit banyak pun tak perlu. Itu kepentingan fiqh. Itu yang dimaksudkan di sini. Okey. Boleh faham begitulah. Baik, seterusnya. Qaulnya ke-527 saya ni pun tersilap nombor ni. 527 Imam Syafi'i berkata, semakna dengan hal ini juga. Mana masih lagi dalam konteks yang sama. Ni contoh lain yang hendak dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Maknanya Imam Syafi'i cuba bawa contoh lain. Isu dia apa? Dua hadis yang bertentangan, yang membicarakan tentang satu isu. Contoh lain. Misalnya telah dimaklumi, tu saya terjemah gitulah berdasarkan teks Arab, telah dimaklumi bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan manusia, sementara Uthman bin Affan terkepung di rumahnya. Kita tidak nak fokus kepada Sayyidina Uthman terkepung, itu satu perbincangan lain. Sebab kenyataan ini dia berkait dengan Sayyidina Uthman ketika zaman pemerintah dia dikepung oleh musuh tu.
Sebab Zainal Osman ni sebenarnya sebelum dia dibunuh pun sudah ada dah maklumat tu sebenarnya. Sebab tu dia pun sudah berhati-hati dah. Dan Zainal Osman ni antara kelebihan dia bukan sekadar berhati-hati, dia bersedia untuk mati. Sebab Nabi pernah sebut bahawa dia ni akan dibunuh dalam keadaan yang tragis lah. Nabi kata, kamu jangan tanggalkan baju yang telah dianugerah dipakaikan oleh Allah. Itu isyarat kepada pemerintah. Sebab orang yang bunuh dia ni, orang nak suruh dia letak jawatan. Jadi hadis itu sebenarnya isyarat bahawa Sayyidina Osman berada di pihak yang benar. Musuh yang serang dia sampai mereka bunuh dia, mereka berada di pihak yang salah. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, sahabat muda-muda ni, ada berlaku kesilapan juga kerana fitnah terlalu berat. Sehingga ada diriwayatkan, walaupun setengah kata itu tak benar, kata anak Sayyidina Bakar antara yang memegang janggut dia. Dia terpengaruh dengan dia punya fitnah-fitnah media pada waktu itu. Siapa Sayyidina Osman kata, kalau ayahmu tengoklah, mu buat gini pada aku. Siapa dia pegang janggut Sayyidina Osman. Lepas tu bila Sayyidina Osman kata, ayahmu tengok kamu buat begini pada aku, pasti dia akan sedih. Almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan, dia baca segitu, basah baju dia menangis. Almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan, bila dia baca sejarah tentang Sayyidina Osman. Sebab Sayyidina Osman ni antara sahabat Nabi yang teraniaya lah. Tapi Nabi sebut lebih awal. Jadi bila Sayyidina Osman sebut gitu, anak Sayyidina Bakar pun lari. Terkejut dia sedarlah dia telah bersalah, dia lari. Sebab dia pun tertipu juga. Dialah fitnah ni. Nabi pernah sebut sebelum dia hidup, fitnah ni akan berlaku pada umat dia. Bila ada fitnah yang berlaku tu bagaikan kelam, gelap malam itu, bagaikan kepingan malam. Gelapnya gambarnya kepingan malam. Kalau letak tangan ni, bahagian tapak tangan ni pun kita tak nampak putih tapak tangan, letak di mata pun, itu isyarat pada sangat gelap. Kadang-kadang fitnah yang melanda zaman kita ni lah, isu COVID, isu vaksin ni lah. Sama-sama kita kata pok kita pun jadi menuding jari, tuduh hari tu tuduh hari ni. Kenapa? Isunya isu vaksin, isu jarak sah. Padahal perkara itu perkara yang tidaklah besar sangat sebenarnya bagi saya lah. Walaupun besar dari sudut tertentu, tapi keadaan itu. Tapi bila fitnah itu melanda, ada pihak-pihak tertentu siapa mereka mengatakan bahawa ustaz-ustaz sunnah ni tunduk kepada WHO. Macam-macam dalam itu. Kita pun baca pun terkejut juga. Siapa begitu sekali? Ustaz-ustaz sunnah ni ialah ustaz cari makan, macam-macam dituduh. Jadi perkara-perkara begitu, bila kita baca, kita akan teringatlah kepada fitnah yang akan berlaku. Dan semua ni pun fitnah ni. COVID ni pun fitnah. Ujian kena faham lah. Cuma kita nak menghadapi macam mana, kena menghadapi dengan tenang. Setengah-setengah tu yang tidak tenang, sehingga tuduh macam-macam kepada ulama-ulama kita. Itu keadaan yang tidak tenang lah. Kita kena berhati-hati. Baik, kita tidak nak fokus lah pada, sebab isu ni kita bukan nak bincang tentang isu Sayyidina Osman. Walaupun perkara ni kita akan bincang akan datang. Sebab sayanya ada kitab lah yang saya telah cuma tak tahulah bila kita nak guna tu. Kitab ni sebenarnya dulu pernah dah kita khatam di Masjid Langgar. Cumanya perlu dikemas, banyak isu-isu yang poin-poin yang perlu ditambah, kita bincang semula. Ada berkait dengan khusus tentang Sayyidina Osman Ibn Affan ini. Yang kita nak fokus di sininya khutbah Sayyidina Ali tu. Situ. Dalam khutbah Sayyidina Ali, beliau menerangkan kepada orang ramai bahawa Nabi SAW melarang menyimpan daging haiwan korban lebih dari 3 hari. Ketika hari Udhiyah 10 Zulhijjah itu, ketika berkorban itu, tidak boleh nak simpan, jangan melebihi 3 hari. Kan ada orang kita ni kan buat kasar, no? Sampai berbulan pun ada lagi. Tahun pun ada kan, no? Kuah kekong, no? Ni Sayyidina Ali kata tak boleh, jangan lebih 3 hari. Ia mengatakan demikian kerana ia mendengarnya direct daripada Nabi, secara langsung. Dia dengar sendiri daripada Nabi SAW. Bukan dia saja, Abdullah bin Waqid pun begitu juga, dan sahabat-sahabat lain, bukan seorang yang dengar bahawa Nabi larang menyimpan daging korban melebihi 3 hari. Baik. Aisyah pula meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW melarang menyimpan daging haiwan korban kerana manusia sangat memerlukan pada waktu itu. Mana isu larangan itu berkait dengan keperluan manusia pada waktu itu. Boleh jadi waktu itu susah, waktu kritikal. Namun kemudian Nabi SAW bersabda, mana Aisyah tahu larangan itu. Selepas itu, kalau kita nak kata kaul jadi pun boleh lah. Tapi istilah itu tidak digunakan kepada Nabi.
Baik. Kemudian selepas itu Nabi bersabda, makan dan berbekalah. Simpanlah, waddakhiru, simpanlah, dan bersedekahlah. 3 perkara. Kamu makan, kita sendirilah tuan punya sembelihan itu, dan berbekal, boleh buat bekal. Buat bekal ni maknanya simpan yang tidak lama. Satu lagi, waddakhiru, simpan lama. Jadi ada 2 tu. Sebab tu dia kata berbekalah. Berbekalah tu watazawwadu. Hak berbekal tu waddakhiru dalam riwayat sebut. Waddakhiru mana boleh simpan. Simpan tu lama. Dan bersedekahlah. Demikian pula diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah daripada Nabi SAW bahawa beliau melarang menyimpan daging haiwan korban lebih daripada 3 hari. Maknanya ramai sahabat tahu hadis larangan itu. Kemudian selepas itu Nabi kata kulu watazawwadu watasaddaqu. Makanlah daging korban, berbekallah, mana ada simpan itu, dan bersedekah. Maknanya daging korban ni kita boleh makan untuk kita sendiri, bahawa kita boleh simpan lah. Sama ada simpan sekejap dengan makna watazawwadu, simpan lama dengan makna waddakhiru. Selagi kita sedekah, 3 bentuk. Baik. Maka wajib atas orang yang mengetahui akan kedua-dua perintah itu untuk mengatakan. Bagi kita yang tahu Nabi larang dan bagi kita yang tahu ada hadis Nabi benarkan, kita kena bersikap gini. Imam Syafi'i hajar kita. Wajib atas orang yang mengetahui akan 2 perintah itu untuk dia berpendapat begini. Nabi SAW melarang hal itu kerana suatu sebab. Jika sama sebabnya, maka dilaranglah. Adalah hukum larang itu. Namun bila kondisinya sudah berubah, tidak sama lagi, maka tidak terlarang lagi menyimpan daging korban. Atau dia boleh kata begini, Nabi SAW melarangnya pada waktu tertentu, kemudian memberi rukhsah, yakni keringanan pada waktu yang lain. Dan perintah terakhir dari beliau merupakan nasikh bagi perintah yang pertama. Boleh faham? Saya rasa ni tidak ada suka sangatlah. Sama ada, jadi di sini Imam Syafi'i rahimahullah muka kedua pilihan untuk kita lah. Bila kita tahu ada hadis larang dan ada hadis Nabi benarkan, bahkan kalau kita perhatikan hadis membenarkan menyimpan daging korban ini, Nabi guna 2 kalimah, watazawwadu dengan waddakhiru. Tazawwadu itu makna simpan sekejap, untuk esok, untuk lusa sekadar itu. Tapi dakhiru itu makna lama tu, simpan sampai bertahun. Baik, bila kita tahu ada larangan, ada kebenaran, maka kita kena katalah hak Nabi larang tadi seperti Aisyah kata, kerana pada waktu zaman kritikal, zaman orang susah, tiba-tiba kamu nak simpan makannya, orang lain tak cukup makannya, munasabah kau. Itu berkait dengan situasi tu. Jangan simpan setakat 3 hari. Maknanya kalau ada bagi pada orang susah. Mana situasi tu. Tapi bila situasi kita kata dalam keadaan mewah, dalam keadaan senang lenang, misalnya saya sebut ni di kampus saya pernah berlakulah di Pondok Kenali. Tahun tu semua orang korban. Cara bagi daging pun lucu. Kita bagi pada dia, dia bagi pada kita. Kita bagi pada jiran sebelah, jiran. Bila kita bagi daging rumah tu, dia akan bagi pada kita pula daging. Kita kata ni semua korban ni. Kalau situasi begitu nak buat macam mana? Maknanya tak termasuk dari situasi larangan itu. Boleh simpan lah. Yalah, kalau kira cara terbaik, kita boleh bawa daging korban itu luar daripada mukim kita pun boleh. Luar pada negeri kita boleh. Misalnya kalau di Saudi ada, dia ambil inisiatif, dia buat bila ramai orang korban, dia simpan di satu tempat. Ada pihak masjid yang urus. Daging ni dibagi setiap bulan kepada orang-orang miskin. Itu terbaik. Maknanya orang miskin yang tidak boleh beli daging ni mahal. Sekarang ni berapa sekilo? 50 lebih. 30 lebih sekilo. Orang kampung kat sekilo ni anak 10 orang. Dia orang miskin, semua ni anak ramai. Tu ya canggih tu. Biasanya begitu. Jadi nak beli sekilo daging sekali makan enggak harga 30 lebih. Boleh jadi tak mampulah. Jadi inisiatif tu bagus. Mana idea tu bagus. Dan saya tahunya ada disebutlah, guru kita juga sebut di Kedah, wallahu a'lam lah. Kata di Kedah cuba buat tu. Dia ada pengurusan khusus lah, mana dia ada freezer yang besar, mana daging korban tu mana dipelawa lah untuk simpan di situ dengan maksud untuk diagihkan secara berkala lah kepada orang miskin. Jadi makna orang miskin ni setiap bulan tu adalah rasa daging tu lah. Jadi tercapai maksud dhahaya, maksud korban tu tercapai. Jadi maknanya kalau kita pakar secara mutlak tak boleh, tak ada ruang. Sebab itulah kita kena pakar dalam konteks dia. Hadis ni konteks dia apa? Konteks dia mesti susah.
Hak kata dibenarkan, bahkan disimpan lama boleh, simpan sekejap pun boleh, bahkan boleh sedekah. Ini berkait dengan situasi yang kita kata kondusif lah, kita kata. Begitu. Jadi Imam Syafi'i cuba bawa beberapa contoh ni supaya kita faham jugalah dalam bab larangan solat selepas subuh, lepas apa, dalam konteks dia lah. Ni siapa ada kata solat jenazah pun tidak boleh, kita bincang sebelum ni. Pada solat jenazah tu mati, dia tak boleh nak tentu waktu. Kita kata apa yang mati dekat waktu ni? Tak boleh nak kata begitu. Jadi boleh. Jadi bagi yang kata tak boleh tu, dia akan solat jenazah selepas masuk maghrib ataupun dia uruh juga sebelum waktu asar, ataupun selepas habis waktu syuruk itu. Selepas subuh dan selepas syuruk. Jadi terpaksa jadi begitulah. Padahal kita tengok kalau di Saudi pun, kononnya kata melihat ke Saudi ni orang kata tidak cerdik fiqh sebab Hambali ikut zahir, dia kata dah. Ikut zahir. Dia pun tak ikut sebab tu kalau kita tengok solat lepas asar tu banyaknya pergi kubur. Berlari-lari. Kena kejar kita. Baru dah. Jadi kita kena faham. Imam Syafi'i cuba bawa memahami hadis-hadis fiqh ni dalam konteks yang betul. Baik, cuba kita tengok lagi. Qaul yang kedua tu 528 ni. Betul tak? 528 ni. Imam Syafi'i berkata. Imam Syafi'i siapa ke 528 dah qaul yang kita baca ni banyak juga ni. Kata Imam Syafi'i. Baik, setiap mereka yang mengatakan, kalau nak ubah terjemah, setiap mereka yang berpendapat seperti apa yang didengar oleh Nabi SAW. Mana setiap mereka ni, mana setiap sahabat ni, bila dia berpendapat gini sebab dia dengar daripada Nabi begini. Orang ni pula berpendapat gini sebab dia dengar daripada Nabi begini. Begitulah juga yang berlaku kepada ulama-ulama di kalangan tabi'i. Kadang-kadang dia berpendapat begini kerana hadis itu sampai kepada dia. Tapi bagi orang lain, hadis yang sampai kepada dia hadis lain. Maka dengan hadis itu dia buat kesimpulan. Apa maksudnya? Maksudnya keputusan ahli sahabat, ahli mujtahid di kalangan tabi'i, pendapat mereka berdasar pada maklumat. Kadang-kadang maklumat beginilah. Kita akan tengok selepas ni bagaimana sahabat ubah pendapat dia bila diberitahu pada dia hadis tertentu. Asalnya berpendapat gini, tapi bila ada sahabat lain bagi tahu dia, ni hadisnya tak betul pendapatmu, dia akan tinggal pendapat dia. Tu cara sahabat. Kita akan lihat lepas ni. Baik. Jadi setiap mereka, yakni para sahabat itu, mereka berpendapat seperti apa yang mereka tahu daripada Nabi. Tu. Dari sabda Nabi SAW diperolehi keterangan bahawa beliau mengatakan hal itu kerana makna tertentu, atau beliau SAW telah menghapuskan ketetapan pertama. Lalu seseorang hanya mengetahui sabda beliau pertama tanpa mengetahui sabda yang kedua. Seandainya ia mengetahui, niscaya ia akan berpegang padanya, insya-Allah. Maksud begini. Mana Imam Syafi'i sebut, dia kata kita kena ingat. Ni kita ambil dalam konteks sahabat. Orang lain pun begitulah juga. Sahabat Nabi ni, kalau dia berpendapat dengan satu pendapat, itu berdasar pada maklumat yang dia tahu. Misalnya, saya ambil contoh lain lah yang tidak disebut sini untuk mudah. Aisyah kata Nabi tak pernah kencing berdiri. Ingat tak cerita? Tapi sahabat kata ada, kita tengok sendiri. Nak kata Aisyah kata tak ada. Aisyah kata tak ada tu macam mana? Di rumah. Tak pernah Nabi kencing berdiri di rumah. Setakat dia tahu. Sebab tu dia kata tak pernah. Tak macam mana Aisyah nak tahu perkara berlaku di luar? Sebab di luar ni lapangan lain, rumah ni lapangan lain. Jadi sahabat yang kata ada Nabi kencing berdiri tu, bukan sahabat tidak tahu kebiasaan Nabi duduk, tahu. Jadi bila sahabat sebut kata Nabi kencing berdiri, yang dia tengok ada. Jadi makna bagi sahabat yang tahu kedua-dua masalah, kencing duduk ni dalam konteks mana, kencing berdiri dalam konteks mana. Sebab itulah ulama bincang sebab apa Nabi kencing berdiri. Tapi tak ada ulama kata sebab apa Nabi kencing duduk, tak ada. Sebab kencing duduk tu asal. Itulah yang kebanyakan. Bila ada Nabi kencing berdiri, bincanglah sebab apa. Kenapa berbeza dengan kebiasaan? Ada macam-macam, kerana Nabi sakit lutut, banyaklah. Tapi setengah-setengah ulama kata itu isyarat bahawa harus kencing berdiri, tapi yang terbaiknya duduk. Dalam keadaan-keadaan tertentu boleh kita kencing berdiri. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita kena kencing duduk. Itulah yang asal. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi mana orang seseorang yang banyak maklumat, dia punya pandangan dia berbeza. Baik, begitulah maksudnya. Begitu juga apa yang nak diketengahkan oleh Imam Syafi'i.
Bila berlaku dua hadis seperti yang saya sebut tadi, cuma di sini Imam Syafi'i pertegahkan lagi, bila dua hadis bertembung berkenaan satu isu, kita boleh kena lihat dalam konteks yang berbeza. Itu satu. Ataupun satu lagi, kita boleh fahami bahawa pandangan pertama dinasahkan oleh pandangan yang kedua. Misalnya yang kata tadi kan dalam kis ni, dalam kis, tapi husmaya asal tak boleh begitu. Tak boleh nak pakai, tak ada istilah nasih. Tapi ada ketikanya. Ada ketikanya bila pandangan Nabi yang pertama dengan yang kedua berbeza. Bila kita nak menganggap bahawa yang mula-mula itu telah dibatalkan oleh yang paling latest ni, kita kata, yang paling akhir ni, kita kena tahu dulu di antara dua kis itu yang mana kis pertama, yang mana kis kedua. Yang mana kis lama dan mana kis baru. Baru boleh kita guna kaedah nasih dan mansuh. Kalau tak tahu tu tak boleh. Dalam dua kis ni, hadis mana hak awal, hadis mana hak terakhir. Kalau tak tahu yang itu, tak boleh kita nak guna kaedah nasih dan mansuh. Itu kena ingatlah. Qaul yang ke-529. Ada 529. Imam Syafi'i berkata, ni bagus ni. Inilah hak saya sebut tadi. Imam Syafi'i kata tidak boleh menolak sabda Nabi SAW hanya kerana perkataan selain beliau. Dengan sebab ada pandangan orang lain, kita tak boleh nak tolak hadis Nabi mudah-mudah, walaupun dia tu sahabat. Apabila ada yang mengatakan, sebutkanlah kepadaku dalam masalah ini dalil yang mendukung apa yang telah engkau terangkan. Sebut pada saya dalil atas pandangan awak. Maka katakan kepada orang itu, dalilnya adalah apa yang saya terangkan pada bab ini dan pada bab-bab yang lain, baik secara terpisah-pisah ataupun secara keseluruhan. Di antaranya telah diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab sebagai seorang imam kaum muslimin yang terkemuka, yang memiliki kelebihan dan keutamaan, sangat dipercayai dan teguh pendiriannya. Oleh kerana itu ucapannya merupakan hukum. Ni dia buat mari contoh Sainomas ni. Kita baca dia boleh faham lah. Dia pun ceritalah. Jadi Sainomas ni kalau kata-kata dia memang dijadikan hukum lah. Sebab Sainomas ni dia istinbat daripada hukum, kata-kata sahabat tu. Suatu ketika Sainomas ni buat keputusan antara kaum Muhajirin dan Ansar bahawa dia, yakni denda kerana membunuh, diberikan khusus pada keluarga korban, dan isteri tidak boleh menerima dari dia suaminya. Mana kalau suami dia dibunuh dengan cara tidak sebenar, kalau keluarga dia maaf, maknanya pembunuh tidak akan dihukum bunuh. Diyat ataupun jumlah pampasan, kita kata, yang ditentukan oleh pihak kerajaan berapa jumlah. Sainomas pernah buat kenyataan berdasar pada ijtihad dia, berdasar apa dia faham daripada hadis Nabi. Dia kata boleh pada keluarga si mati, tapi tak termasuk isteri. Tak termasuk isteri. Berat juga tu. Tu. Jadi sebenarnya bila Sainomas kata gitu, masyarakat akan ikut. Sebab Sainomas bukan main-main. Boleh, tapi isteri tak dapat. Begitu. Maka diceritakan selepas itu, diceritakan kepada Sainomas atau ditulis untuknya sepucuk surat daripada Ad-Dhahhak bin Sufyan, yang mana Nabi pernah menulis surat kepadanya agar ia memberi bahagian diyat kepada isteri Asim. Bukan Asim tu, Ashim. Ashim tu silap-silap. Dia ni sebenarnya nama dia Ashim, alif shin ya mim, Ashim bin Ad-Dabbabi. Nak mana? Nama dia begitu. Ad-Dabbabi. Dia ni kena bunuh. Dia ni kena bunuh lah. Bila kena bunuh, berlaku zaman Nabi, Nabi tulis surat kepada Ad-Dhahhak itu, kepada Ad-Dhahhak bin Sufyan itu, supaya apa? Supaya bagi duit diat itu kepada isteri Ashim Ad-Dabbabi itu. Maka Umar bila dengar kata Nabi, maka dia pun tolak. Dia tinggalkan pendapat dia. Selepas itu mana-mana orang yang dibunuh, bila ada kis diat, mana dibunuh dengan cara yang tidak syar'i lah, maka pembunuh itu mesti kena bayar diat lah, kalau keluarga dia izin, kalau keluarga dia maafkan. Tapi kena ingat dalam fiqh,
katalah keluarga tak maaf pun, orang itu kena bunuh pun dia ada peruntukan daripada pihak kerajaan untuk keluarga semati. Itu dia ada, tapi walaupun bukan atas nama dia, sebab dia asalnya diperolehi bila berlaku kemaafan tu. Keluarga mangsa bunuh memaafkan, barulah dibayar dia. Tetapi perkara itu diperluaskan. Bahkan saya tanya seorang peguam tu, dia kata di Malaysia ni pun begitu juga. Kalau seorang itu dibunuh, pihak kerajaan ada bagi peruntukan kepada dia. Ada disebut gitu. Pihak mahkamah tentukanlah. Cuma jumlah tu tidak banyak lah, tapi ada. Wallahu a'lam dia sebut begitu. Boleh rujuk semula lah. Jadi di sini apa yang hendak diutarakan oleh Imam Syafi'i, bahawa Sayyidina Umar tu dia tarik balik pendapat dia. Rupanya kenyataan Sayyidina Umar yang kata isteri tu tak boleh, itu saja maklumat yang dia ada. Dia faham. Mana ijtihad dia lah. Tapi bila dikemukakan hadis Nabi seperti yang disebut oleh Dhahak itu, dia tolak pendapat dia. Akhir sekali lepas tu kena bagi pada isteri. Sebab itulah Maulana kena ada, tapi tidak dicetak. Saya pun tak pasti ada lagi. Maulana tulis khusus Fiqh Sayyidina Umar 2 jilid. Tapi buku tu saya kecil lah, seterbatas. Lama dah. Tahun 90 tak silap. Bagus tu. Pendapat Sayyidina Umar memang menarik lah. Dalam mana pendapat dia dalam semua mazhab ada, sebab dia tidak kira mazhab. Dia panggil mazhab fiqh Sayyidina Umar. Sebab di kalangan sahabat ni Sayyidina Umar ni antara yang tajam pandangan pemikiran dia. Tak apalah. Saya ambil satu lagi iaitu bawah tu. Ambil contoh lain. Imam Syafi'i kemukakan contoh lain. Sayyidina Umar ni pernah menetapkan hukum bahawa denda akibat memotong ibu jari orang lain. Ni dia panggil, istilah dia panggil ni, kita kata termasuk dalam hukum hudud lah ni. Dia panggil hudud bil misli, dia panggil. Hudud bil misli ni bila seorang buat begini pada orang tu, dia kena hukum begitu juga. Mana kalau dia cungkir mata orang, kena cungkir mata dia. Ni hukum hak dulu, peringkat awal. Peringkat awal. Tapi selepas tak ada dah, selepas tu tak ada dah. Dia hukum tu, dia kira hudud tu tak ada dah dalam bentuk misli gitu. Walaupun setengah ulama kata ada lagi. Misal cuba kita tengok di sini. Memotong denda akibat memotong ibu jari orang lain adalah sebanyak 15 ekor unta. Dinilai. Kerana kalau tak mahu potong tangan dia, dia kena bayar denda dengan nilai potong ibu jari. Ni hak ibu jari besar kali ni. Sebanyak 15 ekor unta. Parak tu. Seekor unta kalau gak 12,000 kalilah 15. Kalau gakak lah tu nak bayar tu. Denda memotong jari tengah dan telunjuk masing-masing sebanyak 10 ekor unta. Mana kalau dua tu maknanya jadi 20 ekor unta lah kalau dua buta tu. Jari telunjuk dengan jari telunjuk dengan jari tengah. Okey. Denda memotong jari manis sebanyak 9 ekor unta dan denda memotong jari kelingking adalah 6 ekor unta. Itu hukuman yang telah diputuskan oleh Sayyidina Umar. Hingga akhirnya ditemukan surat pada keluarga Ammar bin Hazm, di mana surat itu dikirim oleh Nabi SAW kepada Ammar bin Hazm. Di dalam surat tersebut disebutkan, ni kenyataan Nabi, mana hadis lah ni. Denda kerana memotong salah satu jari-jari tangan adalah sebanyak 10 ekor unta. Tak kira jari mana pun, asalkan jari 10 ekor unta. Tu. Maka manusia, orang ramai meninggalkan pendapat Sayyidina Umar dan berpegang dengan surat Nabi yang dikirim pada Ammar bin Hazm. Mereka meninggalkan perintah Umar kerana adanya perintah Nabi SAW. Dan Umar sendiri pun meninggalkan pendapatnya kerana adanya perintah Nabi. Jadi Sayyidina Umar ni dia bertindak tadi, dia sebagai ulil amri, setakat yang dia faham. Tapi bila jelas daripada hadis Nabi, dia pun tolak pendapat dia. Inilah sebenarnya sikap yang sepatut kita contohi. Tidak kata bila orang mari hadis Nabi, saya tak kira sebab tok guru saya kata begitu. Tu sakit tayar gitu. Tak boleh begitu. Demikianlah yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya, kepada para sahabat Rasul. Sebab tu saya kata, wallahu a'lam, saya sendirilah. Bila saya baca banyak ni, walaupun tak jilid kedua tu, jilid lain tak ajar semua ni, kita nampak kata patutlah dipanggil sebagai nasirus sunnah. Penegak sunnah, penolong sunnah. Tengok sikap dia. Dia ada garis panduan dia dalam kita kata nak bermuamalah dengan hadis Nabi. Bukan main-main. Tengok dulu contoh. Saya normal tinggal pendapat dia.
Makna masyarakat awam tu tinggal pendapat Sayyidina Umar. Tak payah suruh semua. Sebab sudah terdidik gitu. Sayyidina Umar sendiri pun tolak pendapat dia. Sebab tu Imam Syafi'i kata. Ni kata-kata masyhur Imam Syafi'i. Kalau kamu jumpa pendapat aku bercanggah dengan hadis Nabi, kamu kena tinggal pendapat aku. Tu kata-kata Imam Syafi'i. Ada pula orang takwil macam-macam lah. No. Takwil macam-macam. Dia kata hak nak tinggal tu kena orang alim juga. Masalah orang alim hak payah bahasa. No, hak kata alim. Sebab kalau kita tengok ni sahabat-sahabat Nabi hak biasa pun, terus dia tinggal pendapat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun tinggal sendiri pendapat dia. Ini sikap yang ditinggalkan oleh sahabat untuk kita lah. Orang yang dikatakan ahli syurga, masuk syurga, diredai oleh Allah, tinggal bersama Nabi, berjiran dengan Nabi. Inilah perangai dia. Inilah keadaan hidup dia bila berhadapan dengan wahyu daripada Allah. Begitu kan? Begitulah. Qaul yang ke-530 ada 30. Imam Syafi'i berkata, kejadian ini menunjukkan, ini contoh-contoh saya kemuka ke kata Imam Syafi'i menunjukkan kita boleh buat istidlal lah. Boleh buat kesimpulan bahawa hakim membuat keputusan sesuai dengan pendapatnya sendiri terhadap satu permasalahan yang ada pada sunnah Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar sebagai hakim, bila dia nak buat keputusan, bila dia tahu sunnah begitu, dia akan buat begitu. Namun kadang-kadang ada berlaku juga hakim dia tidak tahu keseluruhan. Sebab tak ada Sayyidina Umar. Dia bertindak tu berdasar pada maklumat dia. Jadi makna hakim ni kalau dia tersalah tak berdosa dia. Hak tu Imam Syafi'i nak nyatakan. Sebab Sayyidina Umar, kita nak kata dia berdosa ke? Padahal dia telah buat keputusan. Boleh jadi ada orang ikut dah keputusan tu. Tiba-tiba selepas tu mari pendapat lain kerana ada hadis yang khusus yang mana Sayyidina Umar tak tahu. Jangan pula kita kata awak siapa kata Sayyidina Umar tak tahu. Sakit kepala kalau begitu. Orang kita ni tak boleh. Takut Imam Syafi'i tak tahu ni. Awak siapa? Kita bukan kata Imam Syafi'i tak tahu, kita lebih tahu dari Imam Syafi'i. Kita nak ayatnya ulama lain berpendapat gitu tu. Boleh jadi Imam Syafi'i tu banyak kalau kita belajar fiqh kan. Banyak benda. Ulama kata, ulama dulu kata gini sebab dia tak jumpa hadis. Biasa itu dia jumpa lagi tak. Sebab Sayyidina Umar ni bila dikemukakan hadis Nabi dalam bentuk surat tadi kan, yang dikirim kepada Ammar bin Hazam, dia sendiri tolak pendapat dia. Maknanya hati dia tu ialah supaya Sayyidina Ali kata, manis tabadda faqad halaka. Orang yang anggap pemikiran dia yang betul, sebenarnya orang tu rosak dah tu, kata Sayyidina Ali. Punah dah tu orang tu sebenarnya, walaupun apa segala agama. Yang demikian itu menunjukkan bahawa ilmu khusus tentang hukum adalah persoalan khusus. Jadi ilmu khusus tentang hukum itu satu persoalan khusus. Jadi bila kita tahu tu kita akan hukum berdasar pada yang itu. Sebagaimana yang saya terangkan, dan tidak bersifat umum. Sebagaimana hanya kewajipan-kewajipan secara global. Jadi bila kita nak putuskan hukum, tak boleh tengok hukum, tak boleh tengok maklumat umum. Cerita umum contohnya begini lah. Mana ada satu maklumat kenyataan itu umum. Contohnya apa kita kata? Tadilah kita kata Ibnu Umar bunuhlah. Sebab dia tengok ada Nabi kata bunuh. Secara khusus. Secara umum. Bila kita guna tu secara umum, sebenarnya dia tidak boleh tu nak jatuh hukum tu secara umum. Maksudnya begini, bila kita nak jatuh hukum secara khusus, dia tak boleh tengok maknanya maklumat secara umum tu. Maknanya dia kena ambil, ni dia panggil dalam istilah dia panggil jam'ul adillah. Seorang hakim bila nak bincang satu isu berkait dengan dia kena kumpul semua hadis-hadis, kena tengok baru tepat. Misalnya kita tadilah kita nak tentukan berkenaan salat asar. Tak ada ke hadis Nabi salat asar? Ada. Bila ada kena kumpul semua. Kalau kita tengok dia jadi cacat penghukuman dia. Tapi hukum mana pun kalau itu sahaja yang hakim tahu dan dia putuskan berdasar maklumat itu, sudah tidak kira berdasar dah dia. Sebab tu kadang-kadang ijtihad ulama ni ada bercanggah. Itu maksudnya Imam Syafi'i nak ayatnya bahawa hakim ini seperti Sayyidina Umar sendiri pun tidak semesti dia tahu semua. Hak dia buat keputusan tadi berdasar pada maklumat khusus hak dia tahu. Maklumat khusus dia. Tapi bila ada maklumat lain pula, maka lebih luas lagi lah skop yang dia boleh lihat. Maka di situ mungkin berlaku perubahan hukum seperti mana Sayyidina Umar ubah hukum. Sayyidina Umar ubah hukum. Begitulah. Dia ambil sah lagi lah. Ini sangat menarik ya. Kata Imam Syafi'i lagi, qaul yang ke-500 berapa tu? 531. Imam Syafi'i berkata, tengok ni,
ilmu kata Imam Syafi'i kita boleh bagi pada dua. Pertama sekali ilmu ittiba, yang kedua ilmu istinbat. Ni ittiba. Ilmu ittiba ni kalau saya terjemah dari segi bahasa maknanya ikut. Istinbat ni mana buat kesimpulan, istinbat. Tapi tidak hak tu maksud tu. Cuba kita tengok istilah dia. Ittiba yang dimaksudkan di sini ikut Quran. Kitab tu mana Quran. Ittiba ialah mengikut kitab. Jika tidak ada maka kena ikut sunnah, ikut juga. Jika tak ada dalam sunnah maka kena kembali kepada perkataan para salaf kita yang disepakati. Hak mana diijma', diterima umum, menjadi pendapat ramai di kalangan ulama. Jika tidak ada juga, maka dengan mengkiaskan persoalannya kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Jika tidak ada, maka mengkiaskannya kepada sunnah Rasulullah. Jika tidak ada, maka dengan mengkiaskan kepada perkataan para ulama salaf yang tidak ada seorang pun yang menyalahinya. Ijma' dan tidak boleh mengatakan sesuatu selain dengan kias. Baik. Jadi di sini, terjemah di sini, dia tidak sebut hak mana istinbat. Zahirnya kita tak nampak gitulah. Gini maksud dia. Saya baca dulu lah perenggan yang terakhir pun kemudian saya bagi huraian. Apabila orang-orang yang berhak menggunakan kias telah menggunakan kias dalam satu persoalan, namun hasil yang mereka dapatkan berbeza, maka masing-masing dari mereka berhak mengikuti kesimpulan yang dihasilkan oleh ijtihadnya dan tidak boleh baginya mengikut ijtihad orang lain yang menyalahinya dengan persoalan tersebut. Wallahualam. Ni untuk khusus untuk mujtahid. Kita tak boleh pakai untuk kita ni. Ahli ijtihad mutlak lah. Dia ni layak berijtihad seperti Imam Bukhari. Dia kena pakai pendapat dia sendiri. Dia tak boleh ikut orang lain. Dan kita boleh ikut pendapat dia. Saya nak ikut Bukhari. Bukhari kata tak apa, sentuh suami isteri tak batal. Saya nak pakai. Tak boleh kita nak kata ni Wahabi. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita ikut Bukhari. Kita bukan ikut Muhammad bin Abdul Wahab. Tak boleh. Tak betul gitu. Tu. Kecuali kita niat nak bagi pahala pada Muhammad bin Abdul Wahab, tu lain lah. Tu lain cerita. Baik, kita berhenti setakat tu. Cuma saya nak sebut begini. Kata-kata Imam Syafi'i pada qaul 531 ni bermaksud begini. Yang dikatakan ittiba' tu kita ikut Nabi, hak zahir tu lah, hak jelas. Itu maksud ittiba'. Hak kita duk ittiba' sunnah tu hak jelas, khususnya kalau dalam bab ibadat. Hak dalam bab akidah tu lebih lagi lah. Kita ikut Nabi buat gini. Saya ambil contoh. Ni contoh biasa saya sebut lah. Saya nak semai pada Sayyidina Ali pun. Sayyidina Ali minum air lepas wuduk Ni ada saya sebut tu. Dia ambil wuduk dalam bekas, tiba-tiba ada lagi air berbaki. Dia minum sambil berdiri. Jadi orang-orang, anak-anak murid yang tengok guru buat praktikal wuduk ni, gurunya siapa boleh bukan main-main. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, "Mami, aku nampak mu rasa pelik pun. Dah lah minum, berdiri pula. Patah air tu lebih wuduk. Gak wuduk zaman Nabi, dia celup. Wuduk zaman Nabi dalam bekas dia celup dengan tangan. Dia cuci tangan dulu. Lepas tu dia celup. Nak basuh, nak khama. Dia celup tu. Basuh muka dia celup. Gharfatain. Dia buat gini. Itu dia panggil gharfatain. Gharfah gini. Sebelah. Gharfatain dua. Mana celup? Kita bincang semula lah air mustakmal tu. Jadi tiba-tiba ada lebih air. Sayyidina Ali minum sambil berdiri. Dia pun kata, aku nampak mu kelihatan pelik pun. Mungkin mu nak tanya, apa Tok Guru buat gini? Sayyidina Ali kata, aku buat gini sebab aku tengok Nabi buat. Aku pun tak tahu apa Nabi buat. Tapi aku tengok Nabi buat. Agak Nabi ni sebaik-baik manusia. Tu yang panggil ittiba'. Sah tu. Boleh pahala tu. Asalkan kita jelas pada Nabi, kita boleh pahala. Naknya kita ikut Nabi tak menyesal. Tak rugi. Tu ittiba'. Mana ikut Nabi tu? Ikut Quran dan hadis lah. Sah lagi dalam Quran tak ada. Dalam hadis pun tak ada. Tu kena guna kaedah. Kita panggil tengok ijma' ulama. Ijma' pun tak ada juga. Guna qiyas. Kata kalau nak qiyas pun tak boleh. Kita berdasar kepada kita memahami ruh. Tu berlakulah ijtihad ulama. Kalau qiyas dia boleh, selagi ada qiyas dia qiyas. Kalau tak ada juga kata masalah baru. Tapi jaga tak ada qiyas ni. Masalah baru dia kena ijtihad tu berdasar pada dia memahami kehendak agama. Orang nak siapa perekat boleh qiyas ijtihad dengan cara qiyas ni bukan sembarangan orang. Supaya Imam Syafi'i ni ulama-ulama sekarang pun ada, tapi maknanya hasil daripada gabungnya bahkan semai. Kalau kita perhati ulama kita dulu nak ijtihad ni semaya hajat, bukan maya hajat maya 2 rakaat, maya sunat mutlak tu. Tidak maya hajat, tak sebut maya hajat lagi tak tu. Semaya 2 rakaat. Supaya Imam Bukhari
nak tulis satu hadis maya dulu 2 rakaat. Lepas tulis maya pula. Setiap hadis begitu. Lepas tu berapa ribu kali dia semaya tu dah hadis dia sampai 7,000. Maknanya 7,000 kali 4. 7,000 kali 4. Moga sehadis 2 rakaat. Nak buat tulis maya dulu, selepas tu maya pula, nak tulis maya pula 2 rakaat. Allah parah tu. Lepas tu mengajar pula berbelah tahun baru disebarkan secara meluas. Tidak kata nak minggu tu kita tak ada. Tu cara dia. Baik. Begitu. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi istinbat ni maknanya proses mengeluarkan hukum daripada nas. Itu istinbat. Kadang-kadang nampak Nabi buat begini, tapi ulama kata gini. Itu istinbat. Dia faham. Tidak semestinya Nabi buat contoh ginilah kita kata. Bapa ulama kita tidak tawaf naik unta. Pada Nabi buat gitu. Cuba buat. Nyambak atau nak masuk unta, nyambaknya punya bedang unta-unta. Nah, apa tu? Lepas tu Nabi buat tu. Ulama Nabi buat tu untuk tarbiyah, untuk ta'lim, mengajar cara tawaf tu lah. Kalau Nabi berdiri, orang belakang tak nampak. 15,000 lebih tu masa tu. Orang ikut Nabi nak mengerjakan haji. Mana nampak macam mana? Sebab kita pergi ni tak nampak. Nabi di atas unta baru nampak. Oh gitu, kena dada tu macam mana. Ketika ihram tu pakai semua tu orang nampak dengan jelas. Tujuannya untuk ta'lim. Begitulah. Itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian yang terakhir, pengertian terakhir tu, bila seseorang itu telah berijtihad mengeluarkan hukum, dia ni ahli mujtahid, dia qiyas ke, dia ijtihad ke, ikutlah. Bila dia tu sampai ke peringkat ahli mujtahid, katakanlah ijtihad dia tu bercanggah dengan ijtihad orang lain, yang orang lain tu pun layak juga ijtihad, dia tak boleh ikut orang lain sebab dia ni ahli mujtahid. Maknanya tidak berlaku taklid kepada mereka ni. Taklid ni untuk kita, untuk dia tak boleh. Sebab tu kalau kita ikut ulama mujtahid mana-mana pun sah. Sebab tu orang kita ni pelik. Dia letak nak ikut mujtahid boleh, kena mujtahid Syafi'i. Tu tak betul lagi tu. Padahal mujtahid dalam mazhab lain pun alim juga. Begitulah. Tapi yang berlaku hakikat sekarang ni dalam Malaysia kita yang kita kata duk tekan sangat mazhab Syafi'i pun banyak dah pendapat yang mereka ikut pendapat dalam ulama mazhab lain. Tak boleh pergi sebab Allah tidak buat untuk satu orang saja agama ni. Tidak, Allah tidak buat begitu. Okey, kita berhenti setakat itulah. Ada apa soalan ke? Sebab saya pukul 10 ni ada urusan. Dia ya? Kita ni ada lagi orang mujtahid. Ada. Di Malaysia ni. Wallahu a'lam. Kalau di dunia tak ada. Saya tahu kalau di Malaysia ni wallahu a'lam. Secara individu tu wallahu a'lam, saya tak boleh nak kata. Umum tu mungkin kita ada lah. Secara kumpulan lah. Kalau individu tu wallahu a'lam. Minta maaf ni pandangan peribadi guru saya ya. Guru saya dia kata kalau di dunia ni bagi dia lah, dia cenderung untuk mengatakan dia tusuk qadawi lah. Pandangan dia kalau di dunia. Kalau di Malaysia ni dia buat gitu, berarti dia senyap gitulah saya boleh ayat. Dia pun tak boleh nak sebut. Bukan kita memperkecilkan ulama tempat kita secara individu, tapi kesan majmuah kumpulan tu mungkin ialah dia mujtahid ni individu. Tu wallahu alam. Kalau tak ada, mudah-mudahan akan ada insya-Allah. Gitu saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.